Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Muslimin dan muslimat sekalian, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Kita mengekalkan kedudukan kita sebagai muttaqin, sebagai seorang mukmin, hatta namut, sehingga kita mati. Allah perintahkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali di atas landasan sebagai seorang muslim yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan peraturan perundang-undang kepada hamba-Nya dalam dunia ini, telah meletakkan satu peraturan bahawa di sana ada satu percaturan di antara hak dengan batil. Akan ada du'atun ala abwabi jahannam. Di sana ada doa pendakwah-pendakwah yang mengajak manusia ke jalan yang diridai oleh Allah, dan terdapat satu kelompok lagi manusia yang mengajak manusia bersama-sama dengan syaitan untuk mengabdikan diri kepada jin dan syaitan, bukan kepada Allah. Maka khutbah yang dipilih pada minggu ini iaitulah dengan tajuk ummatun wahidatun. Umat yang satu merupakan dasar hidup ahli sunnah wal jamaah. Umat yang satu berdasarkan kepada apa yang telah difirman oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maksudnya, pada mulanya di zaman Nabi Allah Adam AS, manusia itu ummatun wahidah, ataupun dalam ayat ini ummatan wahidah, umat yang satu. Semua di atas landasan beriman kepada Allah, di atas landasan fitrah. Setelah mereka berselisih pendapat, maka Allah mengutuskan para nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab-kitab suci untuk menjalankan hukum di antara mereka mengenai apa yang mereka perselisihkan. Dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan, tidak berlaku selisih pandangan, pendapat, pegangan, melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci. Yahudi sama-sama Yahudi, ataupun Yahudi dengan Kristian, Yahudi dengan Islam,
sama-sama pengikut Islam dengan mazhab pegangan masing-masing. Jadi setelah datang kepada mereka kitab suci, ayat ini khusus kepada pemimpin-pemimpin agama-agama yang terdahulu, iaitulah setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas lagi nyata. Mereka berselisih. Kenapa? Apa sebab berlaku selisih pandangan itu? Famakhtalafu wa makhtalafa fihi lillazina utuhu min ba'di ma ja'ahum baghyan bainahum. Allah Ta'ala sebut dalam ini sifat selisih pandangan itu, baghyan bainahum. Mereka berselisih semata-mata hasad, dengki sesama sendiri. Dengki, baghi, jahat, tidak bersifat terbuka dan sebagainya. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka dengan izinnya, dan Allah sentiasa memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang keadaan umat yang terdahulu, di mana Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahawa di antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam asyratu qurun, 10 abad. 10 abad lama masa dia. Kulluhum ala syari'atin minal haq, semuanya di atas landasan yang benar. Fakhtalafu, maka mereka berselisih pendapat. Faba'asallahu nabiyyin, maka ketika itu Allah Ta'ala hantar mari nabi-nabi, mubasyirina wa munzirin. Itu kata Abdullah bin Abbas. Jadi asal Nuh, Nabi Nuh alaihissalam merupakan rasul yang pertama yang diutuskan selepas berlakunya perselisih pandangan di antara para pengikut Nabi Adam alaihissalam. Jarak di antaranya 10 kurun, 10 abad. Itu kata tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas yang telah dipilih oleh Imam Ibn Kathir dengan katanya asahhu sanadan wa ma'nan, sahih dari sudut sanad dan makna. Manusianya beratas landasan yang benar, kemudian selisih. Setelah selisih itulah turunnya nabi-nabi, turunnya kitab-kitab kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Apa punca perselisihan berlaku? Di manakah punca berlakunya perkara ini? Berselisih dari kalangan mana? Ayat yang kita baca tadi iaitulah dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Kemudian kita akan pergi pula kepada ayat yang menghuraikan apa yang berlaku di kalangan pengikut-pengikut itu, iaitulah dalam surah Nuh ayat yang bermula daripada ayat 21 hingga 24. Allah cerita kepada kita, qala nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dalala. Ini cerita Ibn Katsir. Di dalam ayat ini menceritakan nama-nama berhala. La tazarunna waddan, suwa', yaghus, ya'uq, nasra, ini nama-nama berhala. Asalnya daripada mana? Ini punca perbalahan umat dulu mari daripada mana? Kata di Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitulah punca berhala ini asalnya nama-nama orang-orang saleh. Di kalangan orang kampung ni ada orang baik, orang-orang saleh di kalangan mereka. Bila mati orang saleh ni, oleh kerana orang ni orang baik, pak cik ni seorang yang baik, ataupun tuan guru ni, syekh ni orang baik, duk mengajar, duk berdakwah sana sini, maka mereka mengatakan, takkanlah kita nak biar begitu ya syekh kita mati. Habis kita nak buat apa? Kita buat patung, letak di tepi tempat dia mengajar. Manakala syekh mengajar di sini, letak patung sini. Setiap kali kita mengajar, kita nampak, ini muka tuan guru kita.
Masing-masing hormatlah pada tuan guru. Jadi mati generasi pertama yang tahu cerita buat patung. Mati. Bila mari generasi yang kedua, syaitan mari bisik kat dia, tok nenek kamu dulu buat patung ni, takkan dia tak suruh tengok saja. Dia suruh kamu ambil berkat, gosok-gosok. Maka mari yang kedua gosok. Mati generasi yang kedua, mari generasi yang ketiga yang tak tahu cerita, syaitan mari pula ajar kepada mereka, ini adalah merupakan orang-orang yang saleh, yang kita kena puja dia, yang kita kena sembah dia, yang kita kena, yang akhirnya berlakulah satu perubahan daripada beriman kepada Allah kepada membesarkan, mengagungkan, memuja dan menyembah berhala. Jadi ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah, tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, nama-nama ini adalah merupakan qauman salihin, kaum-kaum yang saleh baina Adam wa Nuh, di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Jadi punca berlakunya pemujaan di atas dunia ini, punca berlakunya penyembahan berhala di atas dunia ini, mari daripada pemujaan kepada orang yang saleh, akhirnya bertukar kepada penyembahan. Asalnya hormat, gosok, kemudian sembah. Ini tafsiran ayat yang perlu kita teliti dan perlu kita lihat. Muslimin dan muslimat, melihat kepada realiti umat Islam di serata negara hari ini, hampir-hampir kita kehilangan pengertian dan perasaan umat yang satu, ummatan wahidah. Nampak tak bersatu dah? Yang merupakan pegangan dan dasar hidup ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah iaitulah orang yang berpegang dengan sunnah dan mengikut jamaah Islam. Kehilangan perasaan umat yang satu ini telah melahirkan suasana pertelingkahan dan perpecahan umat yang ketara sekali. Khutbah Jumaat, saya baca sebahagiannya daripada Jabatan Agama. Khutbah Jumaat pada hari ini memberi penjelasan mengenai ummatan wahidah kepada masyarakat, agar pengertian ini jelas dan menjadi panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ummatan wahidah. Di mana asalnya satu. Akhirnya mereka mula berpecah di zaman mana? Selepas di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh AS berlaku penyembahan berhala. Maka lepas daripada itu Allah Ta'ala utuskan seorang demi seorang Rasul datang, sehinggalah sampai kepada Rasul yang terakhir, iaitulah Nabi kita Muhammad SAW, untuk menyampaikan ajaran dan kebenaran. Bila datang Rasulullah SAW sebelum Nabi kita wafat, sebelum ketika turunnya ayat Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum, Nabi kita menjelaskan agama ini telah sempurna. Dan Nabi juga telah memberi satu wasiat yang besar. Dalam hadis Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Usikum bitaqwallah. Aku berpesan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah, dengar dan taat. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup selepas aku wafat, fasayara ikhtilafan katsira, kamu akan dapat melihat percanggahan pandangan, selisih pendapat katsiran yang sangat banyak. Apabila terjadi sedemikian, apa yang perlu kita buat? Bagaimana nak mengembalikan ummatan wahidah kepada umat yang satu, yang tidak berpecah? Tidak lain dan tidak bukan, kita kembali kepada pesanan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Nabi mengatakan, berpeganglah dengan sunnah aku. Apa yang aku tinggal kepada kamu daripada Al-Qur'annya, daripada sunnah yang sahih, yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula hidup bawa hadis-hadis palsu yang tidak sabit daripada Nabi. Itu bukan sunnah. Itu membawa cerita karut dalam masyarakat namanya. Maka Nabi kata, wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin, dan sunnah yang telah dibawa oleh khulafa ar-rasyidin selepas daripada aku. Jadi kita faham di sini, Nabi kita berpesan supaya kita berpegang kepada apa yang ada ini, Al-Quran, dengan sunnah yang sahih yang sabit daripada Nabi, dan juga amalan para sahabat al-khulafa ar-rasyidin
Nabi mengatakan tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, berpeganglah dengannya, gigitlah ke atasnya dengan gigi geraham kamu. Wa iyyakum ma muhdatsatil umur, aku beri peringatan kepada kamu daripada mereka-reka benda-benda yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap benda yang baru dalam agama, bukan baru dalam rekaan-rekaan keduniaan. Nak cipta reka kereta baru 5 tayar, buatlah 10 tayar pun tak apa. Tapi dalam masalah agama, Nabi larang di sini, wa kullu bid'atin dalalah. Nabi kata setiap rekaan yang baru itu sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi, dan juga telah dibawa oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-28. Ini yang merupakan ikhbar, kata Ibn Rajab dalam syarah pada Arba'in, hadza ikhbarum minhu, ini cerita yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan akan berlaku kepada umat ini selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ceritanya panjang, sesuai dengan masa kita yang terhad. Suka saya baca satu syair yang telah ditulis oleh seorang penyair, seorang pendakwah. Dia kata apa? Bahastu anil adyani fil ardi kulliha, wajubtu biladallahi gharban wa masyriqa, falam arakal islami ad'a li ulfatin wala misla ahlihi ashadda tafarruqa. Bahastu anil adyan, aku telah teliti agama-agama lain. Yahudi berapa kali berpecah, ya Kristian berapa banyak berpecah. Dalam muka bumi semuanya, aku telah melawat negeri bumi Allah Ta'ala ni ke timur dan ke barat. Falam arakal islami ad'a li ulfatin, aku tidak tengok Islam inilah yang banyak lagi sumber-sumber yang membuatkan pengikutnya ulfah, berkasih sayang, ummatan wahidah, wala misla ahlihi asyadda tafarruqa. Islamnya menyatukan umat, tetapi aku tengok penganut Islam di antara orang yang banyak sekali berpecah belah di kalangan mereka. Jadi inilah yang kita nampak. Dalam khutbah ini kata, berlakunya perselisihan di kalangan manusia bukanlah berpunca dari kejahilan mereka sahaja. Yang jahil itu satu penyakit, tapi ada lagi penyakit lain. Kerana apa? Kerana kedengkian yang menghalang mereka daripada mendapat hidayah Allah dalam menerima kebenaran. Dengki. Kadang-kadang kita tahu pun ini hadis, ini Quran kata, tapi kenapa kita masih lagi mempertahankan? Kenapa? Kerana dengki, tak mau undur, tak mau tunduk kepada apa yang dibawa. Jadi yang menghalang daripada mendapat hidayah Allah dalam menerima kebenaran untuk menyelesaikan permasalahan, iaitulah sifat dengki, sombong, takbur. Sunnatullah, satu ketetapan Allah Ta'ala buat, perselisihan di antara manusia tetap akan berlaku tanpa adanya hukuman yang tegas, sama dalam bentuk denda maupun seksaan yang wajar terhadap mereka yang berselisih di dunia. Itulah di antara sebab kebanyakan manusia leka dan lalai dengan kesesatan mereka, apalagi sekiranya kesesatan mereka itu dihiasi oleh syaitan sehingga nampak pada zahirnya benar dan betul. Sesungguhnya sekadar ilmu sekalipun benar, itu belum mencukupi untuk seorang itu menerima kebenaran dalam hidup. Kita cakap benda-benar, baca hadis, tak boleh terima. Ia memerlukan hidayah daripada Allah. Tepat sekali apa yang ditulis ini. Ilmu saja tak cukup. Yang menyatukan manusia iaitulah hidayah Allah Azza wa Jalla supaya manusia bersatu. Ingatlah, hidayah Allah tidak mampu dicapai oleh orang yang hasad dengki. Orang yang rasa dia je betul atas dunia ni, yang takbur sombong, tak nak terima pandangan orang lain sesak belaka. Yang dia ya betul, orang ni tidak akan mendapat hidayah. Kerana dengki itu ialah sifat zalim, apalagi di kalangan orang-orang yang berilmu. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 86, wallahu la yahdil qawma zalimin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Inilah muslimin dan muslimat sekalian, manusia memang suka berselisih, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana dalam firman Allah, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Jadi manusia ini sentiasa berselisih, mereka tidak akan bersatu kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah untuk bersatu. Maka berlakunya perselisihan antara manusia
Ia menyebabkan lahirnya pelbagai agama, aliran dan pegangan hidup. Hanya dengan rahmat Allah sahaja seorang itu dapat selamat dari perselisihan dan membawa kepada kesatuan umat di atas jalan yang diridai oleh Allah. Itulah sunnatullah. Rahmat Allah Ta'ala mengeluar dan menyelamatkan seorang dari kancah perselisihan manusia dan membawa kesatuan umat di atas dasar kebenaran Islam. Rahmat Allah Ta'ala sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerusi risalahnya Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang telah saya bacakan ayat tadi, hadis Nabi tadi, hadis Al-Irbad bin Sariyah. Nabi mengatakan, kamu nak keluar daripada kelompok yang sesat, daripada perpecahan ini, tidak mungkin kamu akan bersatu kecuali apabila kamu kembali kepada Al-Quran dan hadis yang dijelaskan oleh para ulama yang terdahulu dan juga yang kemudian. Kalau setakat kita duduk laung je, nak jaga bangsa, nak jaga ketuanan, tidak akan terjadi apa-apa. Apa yang kita jaga yang sebenarnya, wallahu alam. Dan jika tabiat manusia memang suka menzalimi diri sendiri yang membawa kepada kerugian dunia dan akhirat, sekiranya manusia tidak diampun dan dirahmati oleh Allah, pastilah mereka dalam kerugian yang nyata. Orang-orang yang zalim, yang tiada baginya perlindungan dan pertolongan Allah. Sifat zalim mereka seringkali menghalang diri mereka untuk menjadi umat yang satu. Mereka di akhirat kelak pasti akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Apatah lagi perbuatan zalim mereka, iaitulah tindak tanduk yang tidak betul dengan kebenaran agama Allah. Khususnya mereka yang kezalimannya bukan saja menyekat jalan dirinya sendiri, tetapi menyekat pula jalan-jalan orang lain menuju rahmat Allah dan kesatuan umat Islam. Jadi kezaliman yang paling besar di sini iaitulah sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, innasyirka la zulmun azim. Kezaliman apabila kita mendukung satu fahaman yang menjurus kepada fahaman yang bawa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak menjadi seorang itu zalim sekiranya kita mengajak manusia kembali kepada kitab dan sunnah, tetapi yang zalimnya iaitulah manusia yang menolak dua sumber yang rasmi bagi agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqullah. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara ketakwaan itu, iaitulah bagaimana kita nak mengembalikan umat ini menjadi ummatan wahidah. Tidak lain dan tidak bukan, menjadi kewajipan kepada kita semua umat Islam, para pendakwahnya, para ulamanya, tokoh-tokoh ahli masyarakatnya, para pemimpinnya, supaya meneliti apakah punca yang berlaku, kepincangan yang berlaku terhadap umat-umat yang terdahulu, yang disebut dalam hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Keluarnya mereka daripada ummatan wahidah dengan sebab berpunca daripada pemujaan dan penyembahan. Dulu mula-mula puja, kemudian sembah. Samalah apa yang disebut oleh Ibn Katsir itu, apabila mereka mengukir patung-patung, kemudian akhirnya mereka sembah. Dan kita kena ingat, orang yang mula-mula membawa berhala ke dalam tanah haram Mekah, iaitulah seorang yang bernama Amr bin Luhai, yang telah mengembara ke negeri Syam, bawa balik berhala-berhala yang telah disebut tadi. Sehingga Nabi mengatakan, aku pergi melawat neraka, aku tengok Amr bin Luhai al-Khuzai menarik isi perutnya dalam neraka, kerana dialah orang yang mula-mula sekali bawa masuk berhala ke dalam tanah haram. Demikianlah muslimin dan muslimat, betapa bahayanya apabila berlakunya pemujaan dalam masyarakat, sama ada memuja harta benda. Hari ni bila sebut harta, orang jilat bibir semua, nak belaka. Bila sebut pangkat, berebut nak pangkat. Bila dapat pangkat, perlu kepada pujian, perlu kepada apa?
Begitu juga dengan perbuatan memuja pemimpin lebih daripada yang sepatutnya. Tanya orang ni berkuasa, dia puja habis je semua, yang amat belaka. Tapi bila tak ada kuasa, kemana pergi yang amat? Wallahu alam, hilang habis dah. Kita nak puji orang berpada-pada. Perkara tersebut akhirnya akan membawa kemusnahan dan bala bencana kepada umat dan masyarakat sebagaimana yang berlaku pada umat yang dahulu. Karena itulah banyak sekali kita lihat. Yang menjadi kebimbangan saya hari ini, nampak sangat larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebut dalam khutbah yang lepas. Khutbah yang lepas saya telah sebut tentang Nabi kita larang mengikuti perbuatan ahlul kitab. Nabi kata, la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam. Mu jangan puja aku lebih daripada yang sepatutnya sebagaimana golongan Yahudi memuja Isa bin Maryam sehingga menjadikannya Tuhan. Mereka membuat perayaan pada hari 25, pada hari awal tahun juga beraya. Kita anak-anak orang Islam juga ikut beraya bersama. Ini satu perbuatan yang mungkar, yang perlu dilarang dan dicegah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada memuja dia sendiri. Hari ini kita lihat satu kebimbangan bagi saya di dalam menjaga ummatan wahidah ini apabila banyak berlaku pemujaan. Orang-orang masyarakat Melayu ini yang harmoni berpegang dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sudah banyak anak-anak kita yang terpengaruh dengan pemujaan kepada Sayyidina Ali dan juga pemujaan kepada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum. Berlaku pemujaan. Mereka mendakwa sayang kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwa sayang kepada Ahlul Bait, yang menyebabkan mereka memuja dengan memukul tubuh, dengan nyanyian-nyanyian. Semua ini ma anzalallahu biha min sultan, semuanya tidak diizinkan oleh Allah azza wa jalla. Karena itulah Nabi kita larang daripada pemujaan. Kita puja Ali lebih sangat. Ini juga termasuk juga yang kita bimbang, pemujaan kepada tokoh-tokoh para ulama, orang-orang yang saleh. Hari ini satu fenomena dalam masyarakat kita yang tidak berlaku sebelum daripada ini. Banyaknya dibuat majlis memperingati syekh itu, memperingati syekh ini yang disebut dengan nama haul. Haul ini saya bimbang, mungkin di peringkat awal kita duk baca saja riwayat hidup je. Nanti di peringkat yang kedua akan mari orang-orang yang memuja kepada orang ini. Sampai mereka pergi gosok kubur. Setiap minggu kena pergi ke kubur, gosok kubur tuan-tuan guru, tuan-tuan syekh, yang akhirnya akan membawa kepada pemujaan sebagaimana berlaku pada umat yang dahulu. Fenomena yang baru masuk dalam masyarakat kita ini, iaitulah fenomena haul, fenomena memuja tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru ini juga akan terpesong daripada landasan ummatan wahidah yang kita duduk baik-baik. Kita hormat kepada tuan guru, kita hormat kepada tuan syekh, tapi jangan sampai peringkat cium tangan, sujud. Itu satu perbuatan yang tidak baik. Nak cium tangan, cium sekadar yang tidak membawa kepada sujud kepada seorang. Ini satu zahirah yang sangat menyayatkan hati apabila kita tengok orang-orang muda ini, bila nak bersalam kita sampai peringkat sujud lah, sampai peringkat rokok, itu dilarang. Disebut dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tentang larangan seorang itu rokok dan sujud pada manusia. Jadi satu zahirah yang tidak baik. Kita hormat kepada syekh-syekh kita, tuan-tuan guru kita setakat yang dibenarkan. Jadi jangan sampai peringkat pemujaan, jangan sampai peringkat mengambil berkat sampai segala benda seolah-olah dia ni macam Nabi, ludah dia pun kita kena sapu lagi lah. Ini satu perbuatan yang ghulu fi hubis salihin, yang akhirnya mengundang kepada terkeluarnya masyarakat ini daripada ummatan wahidah sebagaimana yang telah disarankan, yang telah disebut dalam ayat ini. Jadi pada hari Jumaat yang mulia, sama-sama kita berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah dinukil oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya yang menyebut tentang ayat kanan nas ummatan wahidah. Di antaranya doa yang telah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Bukhari, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Doa ini mesti dijadikan satu doa. Kita minta Allah Ta'ala tunjuk pada kita, ihdini, ya Allah tunjukkanlah kepada aku di dalam perkara yang diperselisihan dengan izin engkau, innaka tahdi man tasha', engkau yang beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang benar. Wa fid du'ail ma'sur, ada lagi doa yang ma'sur kata Ibnu Katsir, iaitu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batina wazqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang dipilih oleh Imam Ibn Katsir ketika membincangkan ketika berlakunya khilaf di kalangan masyarakat. Dan pada hari Jumaat juga kita banyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.